Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Tadi cikgu dah tunjuk dah apakah bahan-bahan yang perlu kita ada sebelum kita nak buat sesebuah reka bentuk. Tapi cikgu, bahan-bahan kita dah ada. Tapi kita nak buat reka bentuk apa ya? Mungkin cikgu boleh sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Aiman, sekarang bila kita nak membuat sesuatu reka bentuk, kita produk, jadi kita kena faham dulu konsep. Konsep. Sebab apa? Bila kita nak membina, kalau kita sekadar melakar saja, kita hanya nampak produk tu dalam bentuk 2 dimension, 2D. Jadi sekarang kita nak tunjukkan macam mana objek asas 3 dimension. Macam mana terjadinya, macam mana terbentuknya objek asas 3 dimension. Hari ini saya ada bawa beberapa barang, beberapa bahan untuk 3 dimension. Sebagai contoh, kita ada model asas 3 dimension, cube. Cube yang kita pusing-pusing buat pusing tu, macam mana sebenarnya bila kita nak bina dia. Nak bina, tapi cube tu memang dah complicated ni dah detail lah tapi kita berasas asas. Baik, model yang ada atas meja kita ni, kalau Aiman tengok ini adalah cube. Macam mana cube ni boleh terbina? Macam mana terbina? Dia boleh jadi 3 dimensi ni. Jadi saya akan tunjukkan satu kaedah macam mana kita boleh jadikan dia sebagai cube. Iaitu kita boleh tanggalkan dia. Kita bukakan dia. Jadi inilah cube. Hanya asalnya sekeping je, cikgu. Asalnya sekeping saja. Kalau kita tengok 2 dimensi, dia sekeping saja. Tu dia. Mana kita panggil ini adalah hamparan. Kita hamparkan dia. Kita hamparkan dia. Jadi bila hamparkan dia, nampak sekeping. Kertas sekeping saja. Ini kita panggil apa ni, cikgu? 2D ke apa, cikgu? Ini kalau kita lakar di atas kertas, kita panggil 2D. Jadi bila kita cantumkan dia, saya cantumkan dia, saya gunakan perekat dia. Okey. Ini perekat yang saya guna yang kita tunjuk tadi. Saya guna perekat. Jadi pelajar-pelajar boleh buat dekat rumah sendiri. Jadi kita lekatkan dia, kita cantumkan dia, maka dia jadi 3 dimensi. Jadi projek asas 3 dimensi. Okey. Kita ada lagi beberapa projek lain. Kalau Aiman boleh pilih satu yang mana yang saya tengok, cikgu, piramid ni macam menarik lah, cikgu. Piramid. Okey. Baiklah. Saya cuba buka boleh, cikgu? Okey, cuba buka tengok macam mana piramid ni dihamparkan, dia jadi macam mana rupa dia. Maknanya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Ya, bahan yang ada di rumah. Okey, baiklah, cikgu. Saya dah hamparkan. Dah hamparkan. Nampak macam excited bentuk dia kan? Macam bentuk bintang. Macam bintang. Tapi bila kita combinekan, gabungkan dia, maka dia akan jadi satu piramid. Okey, boleh saya cuba untuk gabungkan boleh, juga? Boleh. Maknanya paling penting sekali dalam nak membuat satu-satu binaan ni, cikgu, dia kena bermula dengan hamparan. Yes, kita betul, hamparkan dia. Okey. Dah jadi semula. Dah jadi dah piramid balik semula jadi di sinilah asas objek 3 dimensi yang boleh kita bina walaupun daripada kertas keping saja. Maka kita cantumkan dia akan jadi objek 3D. 3D, D itu dimensi. Dan kita kalau tengok, kalau ada lagi satu lagi objek di situ. Ini 3 segi segitiga. Segitiga prisma sebab kita dah kembangkan dia jadi kita boleh buka tengok macam mana rupa 2 dimension ataupun hamparan dia. Okey. Dia dah jadi macam, kalau tengok tu ada bentuk-bentuk sikit ni. Sebab tu kalau kita tengok cerita Transformer tu kan dia berubah-ubah tu, dia satu bentuk. Dia dimension tu lah daripada hamparan situ. Ini asas yang kita perlu tahu jika pelajar nak membuat satu produk supaya produk kita yang kita cantumkan, kita buat produk nanti dia mudah kita gunakan. Ini asalnya daripada mungkin sekeping kertas boleh jadi satu sebentuk objek yang baik seperti meja dan sebagainya, cikgu. Boleh kita cantumkan dia. Kita akan cantumkan dengan tanpa kita lekat ke semua. Kita hanya boleh lipat-lipat cantum, dia jadi satu bentuk. Kalau kita tengok kat sini, cikgu, apakah bahan-bahan yang cikgu gunakan?
Okey, bahan yang saya gunakan di sini, kita menggunakan kertas cardboard, kertas keras. Kertas keras. Kertas keras. Kalau pelajar kat rumah pun boleh guna kertas kotak pun boleh. Oh, kotak boleh? Kertas kotak pun boleh. Kemudian kita gunakan pelekat di sini. Pita pelekat sini. Jadi kita gamkan dia, kita potong, kita cantumkan dia. Dan di sini saya gunakan pita pelekat yang kita ada tadi. Kita guna pita ni supaya kita boleh buka pasang. Okey. Selalunya pelajar-pelajar yang belajar matematik pun belajar juga benda ni. Oh. Ada belajar juga, sama konsep yang sama. Tapi kita di sini gunakan sebagai mock-up. Sebab kita nak buat produk lepas pada ni. Lepas ni kita akan tunjukkan produk apa yang kita nak buat. Saya rasa Aiman mesti excited. Mesti juga. rasa macam tak sabar. Tak sabar juga. Tak sabar kita nak buat produk apa hari ni. Tapi ini asas saja cikgu Ini asas dia. Asas je. Asas ni perlu pelajar perlu tahu. Perlu tahu cikgu. asas dia. Dan mungkin cikgu-cikgu pun boleh dapatkan teknik-teknik dia dengan cara yang saya akan terang sekejap lagi lah. Okey, baik cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh cerita sikit apakah produk ataupun projek yang akan kita buat sebentar lagi. Okey. Ini hari ni kita akan buat satu produk. Lakaran produk yang saya bina. Saya lakar dalam imajinasi kita bayang aja. Kita bayang nak buat. Saya namakan dia sebagai papan iklan 3D bergerak. Oh, papan iklan 3D bergerak. Ya, papan iklan 3D bergerak. Maksud dia apa cikgu? Kita nak buat iklan. Okey. Kita nak pasarkan kita punya produk. Tapi kita ada banyak benda nak tunjuk. Okey. Banyak benda nak tunjuk. Jadi kalau dalam TV, kita nak tunjuk banyak, memang boleh buat rakaman apa semua. Tapi kita tak mampulah nak pergi kepada TV. Ya. Jadi kita buat papan iklan sendiri. Papan iklan sendiri, kita boleh tunjuk. Produk yang kita nak tunjuk tu ada beberapa jenis gambar yang kita nak gambarkan. Biasa kalau kita tengok dekat signboard tu ada sekeping gambar Sekeping je. gambar saja. Tapi yang ni ada 3 keping gambar. 3 keping gambar. 3 keping gambar. Menarik cikgu. Jadi mana hari ni kita nak buat. Kita buat mock-up dia dulu. Sebelum kita pergi kepada produk dia, kita kena faham dulu mock-up. Sebab mock-up ni diguna dia untuk kita nak tengok sesuai ke tidak. Saiz dia, tinggi dia, lebar dia, sesuai ke tidak. Jadi kita akan buat mock-up daripada lakaran produk nanti. Kita cubalah buat. Secepat Aiman nanti kena bantu saya. Boleh cikgu. Kena bantu saya untuk buat mock-up untuk papan iklan 3 dimensi. Jadi sebelum kita mulakan, mesti kita kena ada lakaran, betul cikgu? Ya, lakaran kita dah ada. Lakaran kita dah ada yang papar tu, lakaran. Sekarang bila kita tengok lakaran saja orang tak faham. Tak boleh nak apa lakaran ni. Tengok pun macam mana ni. Kalau tengok dia ada macam-macam tulis dekat situ. Ada pemegang, ada gear, ada motor, apa semua. Jadi kita perlu ada satu lakaran ceraian sebab kita boleh buat satu persatu. Dia punya lakaran tu kita buat satu persatu dengan menggunakan lakaran ceraian. Oh, lakaran ceraian. Lakaran ceraian. Mana kita ceraikan dulu. Kita ceraikan dulu satu persatu dan kita akan bina satu persatu produk tu nanti. Aiman akan bantu saya ini. Kita akan buat sampai jadi. Tak jadi nanti kita jadikan juga. Jadikan juga. Okey. Dan kemudian lakaran ceraian ni kita akan buat mock-up dia. Kalau mock-up dia kita tengok macam tak berapa sesuai, so kita kena ubah sesuai. Dan kita kena tahu apakah yang perlu ada dalam lakaran ceraian. Kalau kita tengok dekat senarai yang saya tulis dekat situ, perkara untuk kita bina dalam lakaran ceraian tu sampai A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tu bila banyak, dah diceraikan? Ya, ceraikan. Okay. Jadi ada banyak, ada lebih daripada 5 dia punya tu yang kita perlu buat. Dan kita tengok senarai dia. Bingkai atas, bingkai bawah, bingkai kanan, blok segitiga. Lepas tu ada pula berapa item dia kena buat. Jadi kita dah tahu benda apa yang kita nak buat. Ya. Kita kena tahu apa yang kita perlu buat dan juga kita perlu bina nanti. Jadi hari ni kita akan cuba baik mungkin, walaupun mungkin tak dapat siapkan keseluruhan, tapi kita akan cuba untuk bina
yang asas yang besar sekali. Yang besar supaya dia dapat bentuk dia nanti. Dan kita boleh uji. Nanti di akhir segmen nanti kita akan uji mock-up kita dan juga model. Kalau kita boleh siapkan model, nanti kita akan tunjukkan untuk segmen untuk lakaran cerai ni. Okey, maknanya cikgu sebelum kita nak siapkan papan iklan kita ni cikgu, kita kena ceraikan satu persatu dan kita buat satu-satu terlebih dahulu baru betul. kita gabungkan. Okey, baik. Pada murid-murid sekalian, anda mesti nak join kelas kita pada hari ini dalam nak buat papan iklan 3D. Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama dengan cikgu untuk sama-sama kita buat aktiviti selepas ini di Didik TV KPM.